Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai function. Okey, function ni senang je kita nak faham. Contoh saya ni, fungsi saya ni sebagai seorang programmer, saya cuma tulis program. Mungkin fungsi orang lain, dia kena kawal HR, jadi dia kena urus pasal HR. Kalau management, function dia management, dia kena urus pasal management. Jadi masing-masing ada fungsi yang tersendiri. Contoh, kalau saya programmer, jadi saya hanya tulis program. Okey, contoh. Kalau saya programmer, saya cuma tulis program. Kalau bahagian management, okey, kalau bahagian management, urus management. Kat sini kita nampak kalau kita nak okey, contohlah kita sekarang ni nak berurusan dengan management kan. Jadi kita cuma kena pergi ke function management. Jadi untuk pergi ke function management, kita kena panggil lah management ni kan. Macam programmer, kalau kita nak urus kalau kita ada urusan apa-apa dengan program kan, yang berkenaan dengan program, jadi kita akan panggil programmer. Jadi kita nampak kat sini, dia masing-masing dia ada fungsi tersendiri. Okey, contoh function yang untuk declare function dalam PHP, kita cuma tulis function, lepas tu tulis nama function tu. Untuk yang pertama ni saya akan tulis hello world dulu. Okey, lepas tu jangan lupa untuk letak ni bracket. Tak kisah nak letak tepi ataupun letak bawah, sama saja. Dalam ni kita tulis fungsi function ni. Okey, ini adalah nama function yang kita akan panggil, dan dalam bracket ni pula adalah function yang dia akan laksanakan, fungsi yang akan dilaksanakan oleh hello world ni. Jadi kita tulis echo hello world, jangan lupa ni semicolon. Okey, saya save. Kita tengok kat kita punya website, refresh. Kalau anda perasan, saya refresh, tak ada apa-apa lagi, tak nampak pun hello world tu. Ya, macam saya cakap tadi, kalau kita nak sesuatu function tu laksanakan fungsi dia, kita kena panggil dia. Jadi untuk panggil dia, hanya tulis nama function ni saja. Jadi nama function ni ialah hello world. Jadi kita tulis hello world, dan jangan lupa untuk letak dia punya bracket ni, curly bracket, bracket lah. Lepas tu jangan lupa untuk tulis semicolon juga. Okey, saya dah save. Jadi kita boleh tengok sini kat website, kita refresh dan kita dapat hello world kat sini. Okey, lepas tu kita boleh juga buat function yang lain. Okey, function ni dia ialah function kiraan. Okey, function ni dia tak semestinya boleh kosong lah. Kalau anda perasan yang bracket ni, kalau saya hover kat bracket ni, dia akan tulis return void. Okey, maksudnya tak return apa-apa lah. Tapi kita boleh juga buat return hello world. Return ni contoh kalau kita panggil function ni, kalau kita panggil function kiraan ni, dia akan beri semula sesuatu. Dia bukan hanya laksanakan fungsi dia, dia akan kembalikan nilai apa-apa nilai, tak kisah nilai apa-apa, dia akan kembalikan semula kepada orang yang panggil function tu. Jadi contoh kalau nak faham, saya boleh buat kat sini echo. Okey, saya buat echo, lepas tu saya tulis function ni. Nampak saya tulis function ni, echo kiraan. Yang mana kita tahu dalam kiraan ni, dia akan return ataupun dia akan kembalikan nilai hello world. Dan bila dia kembalikan nilai hello world tu akan diganti kat sini tau. Bila dia diganti kat sini, dia akan jadi echo hello world. Okay, jadi kita boleh, saya dah save. Okay, hello world daripada function. Okay, sebab saya tak mau anda keliru, hello world ni sebenarnya hello world kat sini datangnya daripada function ni yang kita tak refresh lagi. Okey, jadi saya letak hello world daripada function supaya kita dapat bezakan lah antara kiraan dengan hello world. Jadi kita tengok sini, saya refresh.
Dan kat sini kita dapat hello world daripada function, sebab kita call function kiraan, dan dalam function kiraan ni dia return ataupun dia akan kembalikan nilai. Okey, seterusnya dalam function ni juga kita boleh bagi nilai. Contoh kita nak buat kiraan 2 tambah 2. Jadi dengan function ni kita boleh bagi nilai 2 dengan nilai 2. Okey, contoh saya buat sini function kiraan nilai. Okey, jadi kita boleh bagi nilai ke dalam function ni. Jadi macam tadi kita cuma echo kan. Okey, kita echo. Kat sini kita boleh bagi nilai. Nilai yang pertama ni kita tulis nilai pertama, dan kita juga boleh bagi dua parameter, tapi untuk ni saya akan buat satu parameter nak tunjuk contoh. Jadi kita boleh buat echo nilai pertama. Jadi kalau kita panggil function ni, panggil function kiraan nilai ni, kita kena nampak, kalau anda perasan kat sini ada macam dia merah kan, dia cakap function ni error. Sebenarnya betul, ini adalah function, kiraan nilai adalah function, tapi kenapa dia error adalah sebab kita kena bagi satu parameter. Nampak kat sini, kat function ni ada satu parameter, iaitu parameter nilai pertama. Jadi kita kena bagi at least satu parameter. Bukan at least lah, kita kena bagi satu sahaja parameter. Jadi saya tulis kiraan nilai pertama. Okey, nampak merah tu dah hilang, maksudnya function ni valid ataupun tak ada apa-apa error lah. Jadi saya dah save. Kita pun dah call function kiraan nilai ni, cuma tunggu untuk saya refresh. Dan kat sini kita dapat kiraan nilai pertama. Jadi kalau saya tak masukkan, tengok, kalau saya tak masukkan, dia akan jadi merah. Dan bila saya refresh, dia akan cakap error, sebab kena ada satu parameter untuk kiraan nilai. Jadi kalau kita boleh bagi satu parameter, dan semestinya kita boleh bagi dua parameter jugalah kan, nilai kedua. Okey, dalam nilai pertama, kat sini saya akan buat matematik sikit, operation matematik. Saya akan buat operation tambah. Okey, jadi kat sini kita boleh bagi, tak kisah kita boleh bagi string ke, kita boleh bagi integer ke, float ke, tak kisah, kita bagi saja. Sebab PHP ni dia adalah loosely typed language, iaitu dia bermaksud dia tak kisah data type yang diberi ke dalam function. Jadi kita boleh bagi 5 dan 10. Nampak, bila saya masukkan dua nilai baru dia tak ada error. Kalau saya masukkan satu saja, nampak ada error. Kenapa? Sebab dia perlukan dua nilai untuk satu function. Jadi saya boleh masukkan lagi satu, dan dia akan echo operation matematik nilai 5 tambah dengan nilai 10. Okey, jadi saya refresh dan kita akan dapat 15. Sebab apa? 5 kat sini, dia masuk ke sini, 5 tambah dengan 10 kat sini. Ni nampak 10 ni kita bagi kat parameter kedua, dan dia akan echo hasil operation tersebut. Jadi hasil operation tu 10 tambah 5 ialah 15. Bukan setakat itu saja, kita boleh juga buat return. Dan macam biasalah kalau kita return, kalau saya buat macam ni kan, saya buat macam ni, kalau kita return saja, saya tak echo. Kali ni saya tak echo. Ok, saya save, saya refresh dan kosong saja. Sebab apa? Sebab kita tak echo nilai yang diberi semula ataupun yang nilai yang dia return lah. Jadi kita kena echo nilai yang di return tu, yang dikembalikan tu. Jadi bila saya echo, saya refresh dan kita akan dapat nilai 15. Okey, setakat itu saja video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.